macam mana nak jadi jiran Allah di syurga. Jiran kat dunia ni pun kita kena tahu macam mana boleh jadi jiran seseorang. Nak beli rumah dan sebagainya. Nak jadi jiran Rasulullah di syurga, macam mana? Saya pun buat satu presentation PowerPoint. Saya sebutkan ada 7 sifat yang disebutkan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tentang siapa yang akan jadi jiran Nabi di syurga. Ada 7 sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita pada malam ni jadi tetamunya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ramai-ramai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pilih kita. Hamba yang banyak dosa, yang banyak silap, banyak salah. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui segala salah silap dosa-dosa kita lebih daripada yang kita tahu. Tapi Allah Ta'ala izinkan kita jadi tetamunya. Syukur banyak-banyak pada Allah. Malam ni Allah Ta'ala jadikan kita sebagai tetamunya. Dan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah lagi. Dan itulah sebabnya disebutkan salah satu daripada cara untuk istiqamah yang paling penting adalah syukur atas taufik yang Allah Ta'ala bagi. Malam ni Allah kurniakan taufik pada kita. Kita dapat datang. Dan nikmat taufik ini lebih-lebih lagi kita rasa apabila kita tak dapat datang ke masjid beberapa bulan yang sudah. Jadi nikmat taufik tu lebih kita nampak. Sebab kita bukan tak sihat, kita sihat, ya? Bukan tak nak datang masjid, kita nak datang masjid. Keinginan itu ada, hidayah itu ada, sihat itu pun ada, masa pun ada. Tapi yang tak ada adalah taufik, perkenan daripada Allah. Jadi bila berlakunya apa yang berlaku sebelum daripada ni, kita lebih nampak apa makna taufik tu. Dan bila kita dapat datang, kita lebih appreciate dan kita akan lebih hargai, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi Tuan Bilal bisik pada saya tajuk malam ni. Dia kata, "Ustaz, minta tolong sebut sekian. Jadi saya teringat satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal. Sayyidina Jabir banyak meriwayatkan hadis. Beliau sebut Nabi SAW memberitahu, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling dicintai di kalangan kalian kepadaku, maksudnya yang paling aku cintai, dan yang paling dekat denganku pada tempat duduknya, maknanya tempat duduk paling dekat denganku pada hari kiamat di syurga nanti adalah orang-orang yang paling baik akhlak di kalangan kalian. Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlak di kalangan kalian. Ini kata Nabi SAW, hadis sahih. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok hadis ni, Nabi SAW sebutkan
Orang yang paling dekat dengan Nabi SAW bukan orang yang paling banyak solatnya, bukan yang paling banyak puasanya, bukan yang paling banyak sedekahnya, tapi yang paling baik akhlaknya. Itu kata Nabi SAW. Dan nak duduk paling dekat dengan Nabi. Kita tahu yang apabila kita berada di dunia ni pun, kita akan diletakkan di tempat dengan sesuai dengan status kita, ya. Dan kita akan rasa seronok bila diletakkan di tempat yang special, VIP, ya. Kita rasa seronok. Itu standard. Semua kita akan rasa begitu, seronok bila diletakkan di satu tempat. Tapi VIP akan ditempatkan dengan VIP, disebutkan enggang dengan enggang, kan? Pipit dengan pipit. Itu normal, ini lumrah manusia. Tuan-tuan bila naik kapal terbang, duduk first class, duduk business class, berbeza dengan duduk dengan di economy class. Ada perbezaan dia, walaupun perjalanan tu sekejap saja, 2 jam, 3 jam punya flight pun ada beza yang ketara. Duduklah sama-sama, dia tak campur. Dia tak ada kerusi business class duduk tengah-tengah ekonomi, contohnya. Dia tak ada. Business sama business, first class sama first class, ekonomi sama ekonomi. Itu standard. Tuan-tuan, di syurga lagi banyak level-levelnya. Cumanya syurga ini bukan setakat 2-3 jam, tapi kekal abadi selama-lamanya. Jadi nak duduk dengan Nabi SAW, itu kelas yang paling tinggi, confirm dah. Nak duduk dengan Nabi SAW, tentulah kena ada juga sifat yang tertentu yang melayakkan kita dapat duduk dengan Nabi SAW. Dan Nabi bagi tahu kriteria dia, salah satu daripadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau tuan-tuan perhatikan, manakan tidak Nabi SAW sebut hadis yang tuan-tuan semua biasa dengar, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hanya sahaja aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam Al-Quran Allah puji Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Atas akhlak maksudnya menguasai segala akhlak. Nabi SAW bukan disebutkan dalam Quran sebagai sesungguhnya engkau ada akhlak yang agung. Kalau ada akhlak yang agung, mungkin ada akhlak yang tak baik, ya. Tapi Allah Ta'ala gunakan perkataan la'ala, di atas, maksudnya menguasai segala akhlak yang agung. Okey, so maknanya nak jadi tetamu, jadi jiran Nabi SAW di syurga memerlukan juga kepada orang yang paling berakhlak, dan berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Baru-baru ni saya diminta, rasanya 2 hari lepas, 2 hari lepas, betul. 2 hari lepas saya diminta untuk ceramah satu tajuk. Tajuknya bagaimana hendak menjadi jiran Rasulullah SAW di syurga. Tajuk tu, ya Allah, saya bila tengok tajuk tu, saya rasa Allah, memang sangat tersentuh. Macam mana nak jadi jiran Rasulullah di syurga. Jiran kat dunia ni pun kita kena tahu macam mana boleh jadi jiran seseorang, nak beli rumah dan sebagainya. Nak jadi jiran Rasulullah di syurga, macam mana? Saya pun buat satu presentation PowerPoint. Saya sebutkan ada 7 sifat yang disebutkan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tentang siapa yang akan jadi jiran Nabi di syurga. Ada 7 sifat, ya. Dan salah satu daripada sifatnya hadis yang kita baca tadi, yang paling baik akhlak. Dalam masa yang sama, di sana ada satu orang sahabat Nabi SAW yang special. Spesialnya bukan sebab beliau terkenal macam mana, tak. Bukan beliau seorang yang macam popular pasal paling alim ke, paling dermawan ke dan sebagainya. Macam kita biasa kadang-kadang kita dengar sahabat-sahabat Nabi yang lain yang popular. Ada seorang sahabat Nabi SAW, nama beliau Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu.
Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, kenapa saya kata beliau ni hebat ataupun beliau ni istimewa dan ada kaitan dengan tajuk kita pada malam ni. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau kata pada satu hari beliau bermalam dengan Nabi SAW, maksudnya bermusafir dan tidur sekali, hanya sampai malam, sampai esoknya berjalan dengan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat yang lain lah. Dan apabila waktu pagi Nabi SAW nak berwuduk, beliau pun bawakan bekas wuduk untuk Nabi SAW. Bawakan bekas untuk Nabi berwuduk, air lah, bawa bekas air bagi pada Nabi SAW nak tuangkan kan, nak bagi Nabi berwuduk. Jadi bila beliau khidmat pada Nabi SAW, Nabi sebut apa? Nabi sebut sal. Sal ni maksudnya minta lah. Minta. Maksudnya minta apa saja. Bila begitu, okey, minta apa saja. Kalau kita lah ditanya, nak minta apa saja. Kan kalau kita tengok cerita dulu apa, Aladdin dengan apa jin tu kan, apa tu, lampu ajaib. Ada 3 permintaan akan diperkenankan. Okey. Itu jin, dan cerita tu tahyul, cerita khayalan. Ini cerita betul. Nabi SAW pula yang suruh minta. Bukan jin, kan? Bukan cerita khayalan, memang sungguh-sungguh. Nabi sebut sal, minta. Jadi dia minta satu je. Dan satu permintaan ini cukup hebat. Ya. Mungkin kita akan minta, wahai Rasulullah, aku nak syurga, contohnya lah. Ya. Tapi beliau tak minta syurga, beliau minta lebih hebat daripada itu. Apa boleh minta, apa dia yang lebih hebat lagi daripada minta syurga? Beliau minta apa dia? Beliau kata, as'alu murafaqataka, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku nak menjadi temanmu di syurga, menjadi jiranmu, menjadi kawanmu di syurga nanti. Itu dia minta. Jadi beliau bukan minta syurga je, sebab syurga banyak level. Jadi dia minta terus jadi kawan Nabi dekat syurga. Murafaqah ni bukan kawan biasa-biasa, memang teman rapat, memang duduk sekali, jiran sekali dan sebagainya. Jadi dia minta begitu pada Nabi SAW. Jadi bila dia minta macam tu, apa kata Nabi SAW? Nabi tanya, awal dzalik, ada tak lain lagi daripada tu? Ada nak minta lain? Nak minta lain? Dia jawab apa? Huwa dzak. Itu je lah. Itu je dia kata. Dah cukup lah nak minta apa lagi. Maka Nabi SAW jawab, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah aku atas dirimu, maksudnya untuk membantu kau masuk ke syurga, duduk dekat dengan aku nanti, dengan banyak bersujud, banyak solat. Okey, tadi saya sebut Nabi kata paling dekat dengan Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dekat sini Nabi suruh banyakkan sujud pula, banyakkan solat. Kita sebut tadi ada 7 sebenarnya, tapi malam ni kita tak bincang 7 tu tuan-tuan. Nak sebut 7 tu tak sempat. Tapi saya nak kaitkan sebenarnya antara 2 ni. Sebab yang minta tadi ni, yang bernama Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah dekat sini nama orang perempuan, nama orang lelaki, bukan nama orang perempuan. Kita biasa dengar Rabi'ah nama orang perempuan kan, Rabi'atul Adawiyah contohnya kan. Okay, ni Sayyidina Rabi'ah ni lelaki ya. So Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau minta benda tu. Apa kaitan dengan baiknya akhlak? Tuan-tuan perhatikan satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Kisah ni saya disebutkan dalam salah satu buku saya. Saya ceritakan tentang bagaimana Sayyidina Rabi'ah
dengan Sayyidina Abu Bakar, mereka berdua ni ada tanah yang bersebelahan, tanah sebelah-sebelah. Jadi kemudiannya mereka bertelingkah tentang sempadan tanah. Ini biasa kan, selalu berlaku. Sempadan tanah, orang ada pertelingkahan. Kat mana sempadan? Ni sahabat Nabi dua orang ni, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Rabi'ah. Dua-dua ni sahabat yang hebat. Dan Sayyidina Rabi'ah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata waja'atid dunya, dia kata dunia datang pada kami. Maksudnya dunia mula menguasai kami, lalu ada pertelingkahan. Dan ketika nak bertelingkah tu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada melafazkan satu kata-kata yang menyebabkan Sayyidina Rabi'ah punya muka berubah. Muka berubah. Berubah je sikit, berubah sekejap. Berkerut sekejap kening contohnya, berubah sikit muka. Bila berubah sekejap, Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat yang prihatin, dia nampak kawan dia punya muka berubah dengan perkataan yang dia sebutkan. Sayyidina Abu Bakar terus minta maaf satulah. Tapi bukan sekadar minta maaf, dia sebut begini, dia kata kulli mislama qultu lak, kata pada aku seperti mana yang aku kata pada engkau tadi. Kau kata pada aku balik sama macam yang aku kata pada engkau, supaya menjadi kisos. Aku kata kat kau tadi, kau punya muka berubah, sekarang kau kata balik kat aku benda tu ya. Ini kata Sayyidina Abu Bakar. Hebat Sayyidina Abu Bakar tunjukkan akhlak beliau yang hebat. Tak apa lagi, Sayyidina Rabi'ah punya jawapan. Dia kata apa? Aku takkan kata pada engkau melainkan yang baik saja. Ma aqulu laka illa khairan. Dia kata aku takkan cakap pada engkau melainkan yang baik. Kalau kita lah dapat peluang untuk balas balik pada orang yang kata kat kita, agak berbakul-bakul lagi kita balas. Ni dia bagi peluang ni, tak bagi peluang pun kita cakap, apa lagi dia bagi peluang. Tapi Sayyidina Rabi'ah dia tak balas. Dia kata aku hanya cakap pada kau benda baik je. Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh, kau kena juga cakap pada aku yang aku cakap kat kau tadi. Dia kata Sayyidina Rabi'ah kata tak, aku takkan cakap melainkan yang baik saja pada kau. Dah berkelahi pula benda tu dua orang ni. Yang seorang suruh cakap, yang seorang suruh cakap buruk pada diri sendiri, yang seorang lagi tak nak cakap buruk pada kawan. Bergaduh pula. Last sekali Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sayyidina Abu Bakar kata, kalau kau tak nak cakap buruk ke aku mengadu engkau ke Rasulullah SAW. Dan dia mengadu pada Rasulullah, kawan tu tak nak cakap buruk pada dia. Bukan mengadu kalau orang tu cakap buruk. Ni tak, dia mengadu sebab kawan tu tak nak cakap buruk kat dia. Subhanallah. Tengok hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar pergi. Bila Sayyidina Abu Bakar pergi, sahabat-sahabat yang lain mengerumuni Sayyidina Rabi'ah. Lepas tu dia orang cakap apa? Dia orang kata, tengok Abu Bakar tu, dia kata yang buruk pada engkau, lepas tu dia pula nak pergi mengadu kat Nabi. Apalah, lebih kurang macam tu lah maknanya. Apa kata Sayyidina Rabi'ah? Sayyidina Rabi'ah terus halau sahabat-sahabat. Dia kata kalian pergi dari sini, sebab aku risau kalaulah tu Abu Bakar tu berpusing, dia nampak aku berkumpul, aku risau nanti dia marah dekat aku. Dia kata aku cari geng, mengumpat dia. Korang tak tahu ke siapa dia tu? Dia itulah manusia terbaik selepas Nabi SAW. Dan kalaulah dia marah, Rasulullah akan marah pada aku. Dan kalau Rasulullah marah pada aku, Allah akan murka pada aku. Kalau Allah murka pada aku, di mana bumi hendak aku berpijak, di bawah langit mana hendak aku berteduh. Dia pertahankan pula Sayyidina Abu Bakar tu. Sahabat-sahabat nak kutuk Sayyidina Abu Bakar, terus dia pertahankan. Dia marah sahabat-sahabat dia. Lalu dia dipanggil, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi tahu apa ceritanya. Nabi pun sebut kepada Sayyidina Rabi'ah. Sayyidina Rabi'ah pun sebut, wahai Rasulullah, aku takkan cakap pasal pada Abu Bakar melainkan yang baik-baik saja.
Apa kata Nabi SAW? La taqul mithla ma qala lak. Kau tak payah cakap apa yang dia cakap pada kau. Walakin qul yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Akan tetapi katakanlah, mudah-mudahan Allah mengampunkanmu wahai Abu Bakar. Lalu dia pun sebut benda tu. Sayyidina Abu Bakar terus berpaling, dan sahabat nampak waktu tu air mata mengalir dekat pipi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terharu. Dia kata buruk pada sahabat tu. Sahabat tu bukan saja tak nak cakap yang buruk pada dia, nak cakap yang baik-baik saja pada dia, bahkan minta ampunkan pula untuk dia. Ini akhlak sahabat-sahabat yang telah diterbiah oleh Nabi SAW. Hebat akhlak dia orang. Jadi Sayyidina Rabi'ah yang inilah yang minta supaya menjadi jiran Rasulullah SAW di syurga. Kita tak pelik. Memang beliau ada sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang pertama yang saya sebutkan tadi, iaitu ahasinukum akhlaq, yang terbaik di kalangan kalian dari segi akhlak ni. Maknanya Sayyidina Rabi'ah memang dah ada dah syarat ini, iaitu akhlak yang sangat terpuji. Yang ini cukup memberi kesan sebenarnya pada kita, lagi-lagi zaman sekarang, zaman yang orang nak bercakap macam-macam benda, nak kritik macam-macam, nak sebut segala macam. Tuan-tuan, ayah-ayah saya yang banyak dekat sini, kebanyakannya kalau ada pun media sosial, ada Facebook, ada WhatsApp, itu je lah. Tak banyak di kalangan tuan-tuan kat sini yang ada Instagram. Tak banyak, kalau ada pun tak ramai. Dan lagi tak ramai yang ada Twitter. Saya tak payahlah tanya TikTok. Twitter. Tuan-tuan tahu tak apa beza antara Facebook dengan Twitter? Bukan beza dari segi teknikal dia, sama aja. Kita tahulah itu perbezaan-perbezaan dia. Tapi dari segi budayanya, budaya masyarakat dalam Facebook dengan budaya masyarakat dalam Twitter, perbezaannya adalah oleh kerana Facebook ni kebanyakannya yang lebih berusia, dia Facebook ni majoritinya atas 35 ke atas, sampai umur 60, 70, 80. Okay? Twitter ni budak-budak bawah 35 yang paling banyak sekali, umur 20, 25 ataupun bawah daripada tu 18 dan sebagainya. So cara diorang ni ada perbezaan dari segi cara bercakap, dan semua nak bercakap semua benda, nak komen semua benda. Pantang orang sebut satu perkara, dia nak komen, dia akan komen. Sebab senang, Twitter ni dia memudahkan orang untuk komen, dia terlalu mudah. Jadi akhirnya semua nak bercakap, dan bila bercakap semua benda, akhlak hilang. Memang akhlak tu memang akhlak yang paling membimbangkan kita sebenarnya. Bila kita tengok cara dia orang bercakap ni, akhlak dia orang memang sangat kita risau. Tengok, ya Allah, mana akhlak orang Islam? Semuanya orang Islam. Dan antara tips Nabi SAW untuk mengelakkan daripada benda ni ataupun dari jadi tak ada akhlak ni adalah apa dia? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka bercakaplah baik atau diam. Yang ini yang paling kurang diamalkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Semua nak komen. Tuan-tuan tengok, waktu masjid kita tak boleh sembahyang Jumaat sebelum ni, berapa banyak yang komen melampau-lampau. Kalau sekadar perbincangan ilmiah tak ada masalah, itu okey. Tapi perbincangan yang melampaui had, yang bercakap kotor kadang-kadang, yang maki hamun melampau-lampau dan sebagainya. Jadi Nabi dah ajar dah, dia punya tips dia senang. Sama ada kau cakap baik atau kau diam. Memang payah, mujahadah untuk tutup mulut ni payah. Ataupun zaman sekarang lagi payah, sebab mulut ni kalau dia tak bergerak pun jari boleh bergerak. Dan dengan jari ni yang paling dahsyat sekali pada hari ini. So akhlak dalam penulisan ni,
ialah akhlak pada percakapan juga. Dan akhlak pada percakapan yang ditunjukkan cara oleh Nabi SAW 1400 tahun dulu. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan meletakkan batu dalam mulut beliau. Kenapa beliau letakkan batu dalam mulut beliau? Dikatakan, ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, beliau kata supaya bila aku nak bercakap tu jadi susah. Sebab apa? Dia kata banyaknya manusia masuk ke dalam api neraka dengan sebab ini, dengan sebab yang ini. Jadi banyak manusia masuk ke dalam neraka dengan sebab lidah. Jadi dia letakkan batu, jadi susah nak cakap senang kena keluarkan batu. Jadi dia ada take time sikit, waktu tu sempat berfikir dulu sebelum cakap. Zaman kita sekarang orang boleh tulis dan sebagainya segala-galanya, dan kemudiannya pula perkara yang tak ada faedah, tak ada manfaat untuk kita. Kita bercakap, kita berdebat, kita berhujah, tapi akhir sekali tak ada manfaat pun, bukan ada jadi apa pun. Itu tandanya apa dia pula? Kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang sangat hebat. Tuan-tuan semua biasa dengar nama Imam Hasan Al-Basri. Lahir pada tahun 21 Hijrah. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah. Imam Hasan Al-Basri ni, beliau mempunyai kecerdikan yang sangat hebat, dan beliau mempunyai hikmah yang sangat luas. Berkat beliau ni dilahirkan dan dibesarkan di Madinah ketika itu zaman yang mana sahabat Nabi SAW sangat ramai di Madinah. Nama Al-Hasan Al-Basri bukan maknanya beliau orang Basrah. Beliau orang Madinah. Beliau lahir di Madinah, tapi beliau kemudiannya berpindah ke Basrah. Jadi bila beliau berpindah ke Basrah, lama duduk Basrah, maka orang panggil Hasan Al-Basri. Tapi beliau orang Madinah, bukan orang Basrah sebenarnya. So, tahun 21 Hijrah, waktu tu sahabat ramai lagi. So, Nabi SAW wafat tahun 11 Hijrah. Jadi beliau lahir tahun 21, baru 10 tahun Nabi wafat. Jadi sahabat masih ramai dekat Madinah. Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal dunia, mati syahid pada tahun 23 Hijrah. Waktu Imam Hasan Basri umur 2 tahun. Dan tambah pula, ibu Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri punya ibu, adalah pembantu kepada isteri Nabi SAW yang bernama Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah, isteri Nabi yang sangat cerdik. Isteri Nabi SAW antara yang terkenal paling cerdik adalah Sayyidatina Ummu Salamah, selain daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Ummu Salamah terkenal dengan kebijaksanaan. Yang kalau kita ingat cerita perjanjian Hudaybiyah, yang bagi cadangan kepada Nabi SAW bagaimana nak menguruskan emosi para sahabat yang tercedera emosinya, tak dapat masuk ke Mekah pada tahun tersebut, buat perjanjian Hudaybiyah, nak kena balik ke Madinah kan. Waktu tu Nabi SAW nak pujuk sahabat ni, Sayyidatina Ummu Salamah yang memberikan cadangan. So Sayyidatina Ummu Salamah ni memang terkenal cerdik, dia memang ada hikmah. So ibu kepada Imam Hasan Al-Basri ni pembantu kepada Sayyidatina Ummu Salamah. Jadinya macam mana? Imam Hasan Al-Basri dibesarkan di rumah Sayyidatina Ummu Salamah. Bahkan beliau menyusu pula dengan Sayyidatina Ummu Salamah. Jadi maknanya beliau dapat kebijaksanaan bukan sahaja daripada Sayyidatina Ummu Salamah, tapi juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sebab bila Rasulullah wafat, sahabat-sahabat ni mereka masih lagi berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi untuk bagi bantuan ataupun tanya apa yang diperlukan, perlukan makanan ke, perlukan apa. Jadi isteri Nabi kan, jadi diorang datang. Jadi bila ada baby ni, waktu tu Imam Hasan Basri, sahabat-sahabat ni yang pegang Hasan Basri. Bahkan Sayyidina Umar antaranya mendoakan kepada Imam Hasan Basri, pegang Imam Hasan Basri waktu baby. Sayyidina Umar doakan, Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nas. Doa Sayyidina Umar.
Ya Allah, fahamkanlah dia dalam agama sungguh-sungguh dan jadikanlah dia dicintai di kalangan manusia. Doa Sayyidina Umar kepada Imam Hasan Basri. So tak apalah. Balik pada cerita kita tadi, Imam Hasan Basri ni bila dah besar, beliau menjadi seorang yang sangat berhikmah. Antara kata-kata hikmah beliau adalah min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Antara tanda Allah berpaling daripada seorang hamba, ay yaj'ala syughulahu bima fi ma la ya'ni. Allah jadikan kesibukannya pada perkara yang tiada manfaat untuknya. Allah jadikan untuk dia, sibuk dia tu pada benda yang tak ada manfaat untuk dia. Dia sibuk, tapi sibuk yang tak ada manfaat. Dan manfaat yang paling besar adalah manfaat akhirat. So dia punya sibuk langsung tak ada kaitan dengan diri dia di akhirat. Ini tanda apa? Tanda Allah berpaling daripada seorang hamba. Allah berpaling. So kita tengok balik, cek diri kita. Kita sibuk siang malam tuan-tuan, selama berpuluh-puluh tahun. Sibuk aku ni sibuk yang menguntungkan aku, yang memberi manfaat kepada aku, yang sebenar-benar manfaat, iaitu akhirat ataupun tidak. Waktu PKP baru ni tuan-tuan, banyak orang dia mula muhasabah. Bila dapat duduk di rumah, baru dia fikir balik, aku sebenarnya sibuk, aku ni sibuk apa? Sampai tuan-tuan ada orang cerita kat saya, dia kata, Ustaz, bulan Ramadan ni, bulan Ramadan yang baru lepas, dia kata ramai orang lelaki pitam. Saya kata kenapa pitam? Sebab kena jadi imam tarawih kat rumah masing-masing. Saya kata takkanlah sampai pitam jadi imam kat rumah sendiri. Dia kata, Ustaz, pitam ni maksudnya Persatuan Imam Tarawih Amatur Malaysia, PITAM, Persatuan Imam Tarawih Amatur Malaysia. Jadi dia kata ramai yang pitam, Ustaz. Okeylah, kalau pitam yang itu tak apalah. Okey, kenapa dia amatur sangat dan kenapa yang ramai yang risau? Semalam saya mengajar berkaitan dengan azan dan juga iqamah di satu masjid SK Fiqah ni lah. Banyak perkara-perkara kita teliti satu-satu. Sunnah-sunnah untuk azan, sunnah-sunnah qamat. Ramai jemaah yang mengatakan kami hanya dapat amalkan ilmu ni ketika masjid tutup beberapa ni. Sebab selalunya semayang di masjid, Bilal yang azan, Bilal yang qamat. Ya. Bilal azan, Bilal qamat. Seorang je. Kita tak amalkan ilmu berkaitan dengan azan dan qamat. Jadi waktu belajar tu tak berapa sangat bersungguh sebab tak rasa ada kaitan dengan diri kita. Tapi waktu PKP tu, bila masjid tutup, kita azan kat rumah, kita qamat kat rumah kita. Azan dan qamat itu berlaku di rumah. Sekarang ni ilmu itu bermanfaat ke tidak? Ilmu tu bermanfaat. Yang kita belajar dulu tu, waktu tu baru nak diamalkan. Alhamdulillah. Tapi berapa banyak ilmu yang kita belajar tak ada manfaat. Dan yang dimaksud dengan tak ada manfaat adalah tidak ada manfaat akhirat. Okey, ilmu yang belajar, kita bersembang, kita menulis, kita bergerak, apa-apa saja, ada tak manfaat akhirat kita sebenarnya? Inilah neraca Allah Ta'ala berpaling daripada kita ataupun Allah Ta'ala sayang kepada kita. Oleh kerana itulah Imam Ma'ruf Al-Qurafi, seorang ulama sufi yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i di Baghdad, beliau kata apa? Beliau kata, idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah Ta'ala hendakkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan buka bagi dia pintu-pintu amal, Allah tutup bagi dia pintu-pintu debat. Dan apabila Allah Ta'ala hendakkan keburukan kepada seorang hamba, Allah bukakan bagi dia pintu-pintu debat dan Allah tutup bagi dia pintu-pintu amal. Jadi manusia yang rugi ni, yang Allah Ta'ala hendakkan keburukan untuk dia, dia sibuk berdebat, sibuk berbalah, sibuk berbahas.
dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke, dekat asyik nak gaduh je kerja. Amal kurang. Sebab bila banyak bergaduh, amal memang akan jadi kurang. Manakala orang yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah bukakan bagi dia pintu untuk beramal. Amal. Debat, dia akan tinggalkan. Dia tak suka nak berkelahi dan sebagainya. Dia takkan suka berkelahi. Tapi ada orang dia memang suka. Memang itu dia punya misi utama dia. Mesti nak bawa benda yang boleh bawa percanggahan. Kalau dalam WhatsApp group tu macam-macam. Contoh dalam 2-3 minggu lepas, tak saya 2-3 minggu lepas, ada seorang kapten tulis satu buku. Buku dibuat dalam bentuk e-book. Dalam tu tuan-tuan penuh. Dalamnya semuanya kutuk amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam dekat Malaysia. Baca Yasin ke, baca tahlil ke, keduri arwah ke, apa benda lah, baca doa kunut ke, apa benda macam-macam lah. Beratus kali beliau buat, dia kata inilah hasil sepanjang PKP. Sepanjang PKP dia berjaya menghasilkan satu e-book, dan dia kata e-book ni diedarkan secara percuma kepada semua. Eloklah beliau tak ada tauliah mengajar kat Selangor, tapi e-book ni dia bukan ada tauliah, tak ada tauliah tu lah. Dia sebar dari WhatsApp, orang pun sebar, letak kat WhatsApp group kawasan perumahan, taman perumahan kita, orang pun sebar. Lepas tu mula bergaduh satu sama lain. Dia relax ni. Ni, orang yang bergaduh ni, orang yang duduk kat taman. Dalam WhatsApp group lah, mulalah berkelahi. Ini boleh, ni tak boleh, ini bid'ah, ni haram, ni apa semua Nabi tak pernah buat. Gaduh. Dan dia mewujudkan pertelingkahan. Bila kita cakap, dia kata, tulislah balik buku, jawab dengan cara ilmiah. Semua gaduh juga lah. Padahal ulama semua dah jawab banyak. Kalau digali kitab-kitab semua tu dah ada jawapan dah. Tapi kenapa nak dibawa? Sebab memang disibukkan diri dia untuk bergaduh, untuk bertelingkah. Kata Imam Hasan Al-Basri tadi apa? Sibukkan dengan perkara yang tiada manfaat. Tiada manfaat. Manfaat ke tidak pertelingkahan ilmiah, manfaat untuk para ulama. Para ulama berbincang, berbahas, itu bagus. Bagus. Bincang di kalangan para ulama. Okey lah tu. Para doktor berbincang, berbahas sesama mereka. Manfaat. Tapi dibawa perdebatan tu pada kita, tak ada manfaat. Kita pening mendengar. Sekarang ni saya nak makan ubat tu ke tidak, kata. Tak payah bergaduh. Gaduh. Korang nak bergaduh, kau masuk bilik, tutup pintu, gaduh sama korang. Tak payah bergaduh dekat publik. Itu yang sepatutnya berlaku. Imam Al-Ghazali ajarnya tu. Imam Ghazali kata, kalau kau tengok dua orang alim bertelingkah, kau masukkan dua-dua dalam satu bilik, kau tutup pintu dia, kunci pintu dia, biar dia orang bertelingkah kat dalam. Dah habis bertelingkah, buka pintu. Itu kata Imam Ghazali. Biar dia orang bertelingkah sama dia orang. Nak makan, minum, kita supply. Selagi korang tak habis, duduk kat dalam, jangan keluar. Ini kata Imam Ghazali. Supaya apa? Supaya tak mengeningkan masyarakat. Dan kata Imam Ma'ruf tadi, Allah nak bagi pintu kebaikan, buka pintu kebaikan seorang tu, Allah bukakan bagi dia pintu amal, tutup bagi dia pintu depan, pintu perkelahian. Zaman kita sekarang ni, zaman orang yang asyik berkelahi, dan semua orang nak bercakap semua benda. Tuan-tuan, perkataan apa dalam agama tak ada I think, saya rasa, tak payah. Tak tahu, cakap tak tahu. Bukan dalam agama ini, sebenarnya ilmu apa pun macam tu. Kita tak payah tunjuk pandai benda yang kita tak tahu. Orang tanya kita bab enjin kereta, kalau kita tak tahu, cakap tak tahu. Tak payah reka-reka kata kita tahu. Dah tak tahu, cakap tak tahu sudah. Tak payah agak-agak apa sebenarnya. Agak-agak pun nanti kan kesian kat dia. Dah tak tahu, cakap dia tak tahu. Senang, serah pada mekanik. Habis itu. Ilmu perubatan, jangan buat tahu. Tiba-tiba semua nak jadi doktor. Tak boleh juga. Yang kita tahu, Alhamdulillah. Benda basic kita tahu, Alhamdulillah.
Lebih daripada itu kita tak tahu. Serah pada doktor pakar. Jangan kita nak bedah jantung orang pula hanya semata-mata sebab tengok kat YouTube. Memang tak boleh. Samalah, bahkan lebih teruk, lebih dahsyat lagi daripada itu kalau buat-buat tahu pasal agama ataupun nak menunjuk-nunjuk tahu dengan cara nak berdebat. Semua benda kita nak bercakap. Jadi satu benda yang sangat risaukan. Tuan-tuan mungkin tak buat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan tak ada buat. Tapi tuan-tuan percayalah, anak cucu tuan-tuan yang hidup di dunia Twitter, ya, mereka berhadapan dengan benda ni siang dan malam. Ya, memang penuh dengan dahsyat sangat. Jadi mudah-mudahan kita juga dapat selamatkan mereka, ingatkan mereka selalu. Benda yang kau tak tahu, diam, kau tak payah cakap. Kau tak payah komen, kau tak payah reply, kau tak payah retweet, with comment dan sebagainya. Tak payah. Diam. Ya, bahkan kau unfollow lah semua yang toksik-toksik yang suka nak gaduh. Itu kita kena pesan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa kita pun tak banyak sebab waktu ni kan kita punya SOP-nya, kita kena stop sebelum azan isyak atau lepas azan isyak kita tak sambung dah. Jadi cukup setakat tu. Last kali saya nak sebutkan tuan-tuan, Selasa malam Rabu, tanda dalam kalender masing-masing, bermulanya pesta ibadah 10 hari paling utama dalam setahun. Mula bila? Di Selasa ni, malam 1 Zulhijjah. Selasa malam Rabu dah dekat. Tanda dan kalender masing-masing, mula 1 Zulhijjah ni kita nak gunakan sebaik-baiknya 10 hari yang paling utama, banyakkan amalan amalan yang paling Allah Ta'ala cintai. Cukup setakat tu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.